saya ucapkan kepada saudari moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi, dengan limpah kurnianya kita dapat bertemu dalam satu perjumpaan pada pagi yang indah ini. Dan kita patut bersyukur kita berkesempatan lagi untuk menikmati lagi suasana Ramadan Karim. Pejam celik, hari ini dah masuk hari ke-20 Ramadan dan berbaki lagi 10 hari Ramadan. Jadi kita muhasabah balik sepanjang 20 Ramadan yang lepas, adakah kita memanfaatkan setiap waktu kita dengan perkara yang baik dan berfaedah. Alhamdulillah, di kesempatan kita dapat bertemu pada Ramadan pada kali ini, kita sama-sama rebut peluang untuk memanfaatkan setiap waktu kita dengan perkara yang berfaedah, lagi-lagi masih berbaki 10 Ramadan. Hari ini saya akan membuat sedikit perkongsian yang bertajuk puasa versus intermittent fasting. Terlebih dahulu, saya membuka sesi perkongsian kita pada hari ini dengan sepotong ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 183 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat-umat atau orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi, Allah tidak mensyariatkan sesuatu atau memerintahkan sesuatu kecuali ada hikmahnya. Jadi, Islam telah mensyariatkan sesuatu amalan, iaitu berpuasa. Semuanya ada hikmah ataupun kebaikan kepada manusia itu sendiri, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Jadi, bila kita beramal dan melaksanakan segala suruhan Allah, sudah tentu kita akan peroleh kebaikan dan semuanya adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Okey, baiklah. Apa yang saya nak tegaskan pada perkongsian saya pada hari ini adalah kita dan puasa adalah menjadi keperluan ataupun sebahagian dalam kehidupan kita. Senang nak kata, kita manusia itu sendiri sangat perlukan atau berhajatkan kepada puasa itu sendiri. Okey, kenapa saya cakap begitu? Okey, buktinya kalau kita lihat banyak penemuan-penemuan atau kajian-kajian yang berkaitan dengan puasa ni, sama ada bukan setakat daripada sarjana Islam itu sendiri, malah daripada pengkaji-pengkaji barat sendiri. Okey, jadi sehingga kan kalau kita lihat wujudnya satu diet ataupun amalan kesihatan yang berasaskan puasa yang dinamakan sebagai intermittent fasting. Kalau kita lihat intermittent fasting ataupun dinamakan sebagai IF ni, ada banyak dia punya cerita dia. Kalau kita lihat yang intermittent fasting ni, manusia baru jumpa, padahal sebab mereka baru tahu kelebihan atau manfaat puasa itu sendiri. Padahal Allah dan Islam telah mensyariatkan puasa ni dah lama, beribu-ribu tahun dahulu. Okay, jadi disebabkan kita dah cakap tentang intermittent fasting ni, eloklah saya berkongsi serba sedikit maklumat berkaitan intermittent fasting. Okay. Kalau kita lihat IF atau dalam bahasa Melayunya dipanggil puasa berkala, merupakan satu amalan kesihatan ataupun diet kesihatan yang dicipta oleh pengkaji-pengkaji barat.
Dan IF ni adalah satu diet yang berkonsepkan kita makan ikut jadual tertentu, dan kaedah IF ni adalah berteraskan amalan berpuasa. Okay, dan kalau kita lihat IF ni, kalau kita baca dalam artikel semua ni, dia banyak menarik minat masyarakat di sekeliling. Malah dalam dunia barat sendiri, IF ni telah menarik minat masyarakat untuk mencubanya, terutama daripada dalam kalangan atlet ataupun dalam kalangan selebriti itu sendiri. Okay, sekarang kita lihat cara pelaksanaan IF ni. Kalau kita lihat, ada banyak metod-metod yang diperkenalkan. Namun hari ini saya akan berkongsi dua metod utama dan popular dalam IF ni, iaitu metod yang pertama ialah metod ratio 16:8, iaitu 16 jam berpuasa, berbaki lagi 8 jam adalah makan. Okey, kalau kita lihat kat sini 16:8 ni adalah lebih kurang atau macam sama macam puasa Ramadan kita ni. Cuma apa yang membezakan metod pertama IF ni dengan puasa Ramadan kita adalah IF ni dia tiada ketetapan bila kita nak mula berpuasa, bila kita nak mula makan. Yang penting 16 jam tersebut. Okey, dan perbezaan yang kedua antara puasa dan juga IF ni adalah IF tersebut boleh minum air kosong, tetapi kita puasa Ramadan adalah kita ni menahan diri dari makan dan minum, bermula ada tempohnya dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Okey, baiklah, kita lihat pula metod kedua dalam IF ni adalah metod 5:2, iaitu metod yang berkenaan dengan hari. Yakni 5 hari kita boleh makan seperti biasa, lagi 2 hari berbaki dan seminggu tu kita boleh berpuasa. Individu boleh pilih sama ada dia nak berpuasa ataupun dia mengehadkan pengambilan kalori makanan dia, iaitu hanya boleh ambil 500 hingga 600 kalori dalam sehari. Kalau kita tengok sikit je kalori yang boleh ambil. Okay, dan kalau kita lihat metod yang kedua ni adalah lebih kurang atau mirip-mirip dengan kita punya amalan yang dilaksanakan oleh masyarakat Islam, iaitu puasa Isnin dan juga Khamis, sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Okay, dan menurut kajian, IF ni memberi banyak kebaikan kepada kesihatan manusia. Kat sini kita boleh nampak apa yang disyariatkan oleh manusia itu sendiri bukan sekadar bukti ketakwaan kepada Allah, tetapi memberi 1001 kebaikan kepada manusia itu sendiri. Okay, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, wasumu tasihhu, yang bermaksud berpuasalah nescaya kamu akan sihat. Kalau kita lihat puasa daripada sudut sains dan juga kesihatan, kita dapat baca dan kita dapat kaji banyak kebaikan-kebaikan, penemuan-penemuan saintifik tentang puasa ni. Okay, jadi yang pertama saya akan berkongsi, puasa ni dapat membantu tubuh badan kita untuk membuang lebihan toksin dalam badan melalui proses yang dinamakan proses detoksifikasi. Okey, kat sini kan kita lihat waktu kita awal-awal berpuasa, kita akan kesan kita punya mulut akan berbau, kita punya peluh akan berbau, kita punya kulit menjadi kering dan juga lidah kita menjadi kelat. Kat sini kita boleh lihat simptom-simptom tersebut adalah petanda badan kita sedang membersihkan atau menyingkirkan toksin-toksin dalam badan. Okay, seterusnya saya nak berkongsi sedikit artikel yang saya baca daripada seorang pengkaji ataupun saintis barat yang bernama Dr. Johnny Brown dalam artikelnya Adventures in Therapeutic Fasting. Okay, sebagaimana kita tahu, bila seseorang itu menghidap sesuatu penyakit ataupun dia sakit, dia akan cenderung untuk mencari ubat, untuk ambil ubat. Tetapi menurut Dr. Lonnie ni, dia mencadangkan bahawa apa kata kita cuba benda yang baru pula, iaitu kita mengamalkan puasa ketika sakit. Okay, kat sini
bila kita amalkan puasa ketika sakit ni, sebenarnya organ-organ dalam badan kita dapat berehat. Sebab waktu kita puasa, makanan tak ada dalam badan. Jadi sistem penghadaman kita waktu berpuasa ni kurang berfungsi. Jadi sistem-sistem ketahanan badan contohnya dapat menjalankan fungsi dengan lebih baik. Okay. Selain itu, dalam artikel tersebut menyatakan bahawa kajian telah buktikan bahawa sistem ketahanan badan dalam seorang pesakit, dalam usus seorang pesakit yang berpuasa adalah semakin improve, semakin baik berbanding dengan sistem ketahanan badan usus orang yang tidak berpuasa. Okay. Dan secara umumnya, macam mana kita kata puasa ni adalah penawar ataupun puasa ni mencepatkan pemulihan kita adalah ketika kita berpuasa, kita tahu dalam badan kita kalau kita sakit ada bakteria, dan bakteria ni kita tahu untuk menjalankan aktiviti atau fungsinya dia perlukan zat besi untuk bertindak balas. Jadi bila kita berpuasa, makanan tak ada dalam badan untuk tempoh seketika, bakteria dalam badan kita tu akan ketandusan zat besi, iaitu mereka tak boleh berfungsi dengan baik. Dan apa yang lagi menakjubkan bahawa menurut pakar kesihatan dunia, puasa ni dapat menyembuhkan pelbagai penyakit, iaitu mereka menyatakan bahawa puasa tidak memudaratkan kesihatan kita. Okay, subhanallah. Okay, seterusnya kalau kita lihat dari sudut lain, contohnya dari sudut tahap kesihatan jantung bila kita berpuasa. Kalau kita berpuasa, jantung kita akan lebih terpelihara dengan puasa ni dapat mengawal kita punya tekanan darah dan juga tekanan kolesterol dalam badan. Dan ada kajian yang dibuat, ada seorang dewasa yang menghidap penyakit obesiti. Jadi mereka buat satu kajian untuk buat dia berpuasa selama dalam tempoh 3 minggu dengan kawalan, dan hasilnya yang menunjukkan bahawa dia punya tahap kolesterol dalam badan tu menurun secara mendadak. Okay, seterusnya kalau kita lihat dari sudut tekanan gula dalam badan, iaitu tekanan insulin dalam darah kita, dengan melalui berpuasa ni tekanan darah kita dapat lebih baik. Jadi kat sini kita boleh nampak manfaat puasa ni terhadap kesihatan kita, terutamanya kalau dalam bab tekanan gula dalam darah ni memberi manfaat terutamanya kepada pesakit-pesakit kencing manis. Okay, dan yang terakhir, puasa juga dapat mengurangkan berat badan kita, sebab bila kita puasa kita akan tak makan daripada subuh sehingga ke maghrib. Jadi badan kita ni akan dalam sehari tu kurangnya pengambilan kalori dalam badan kita ni. Jadi dengan syaratnya, kalau nak puasa ni dapat kurangkan berat badan ni, kita kena pastikan bahawa waktu kita bersahur, waktu kita berbuka puasa, janganlah terlalu berlebihan atau mengambil makanan-makanan yang terlalu banyak kalori. Kat sini kita dapat peroleh manfaat dengan mengurangkan berat badan kita pada bulan puasa. Tapi senario yang kita selalu lihat dalam masyarakat kita kini adalah berlebihan dalam juadah, iaitu kadang-kadanglah kita ni manusia biasa, tak terlepas dari melakukan kesilapan dan silap langkah. Kadang-kadang waktu kita dekat-dekat nak berbuka ni, kita ni cenderung untuk semua benda kita nak makan, semua benda kita nak beli. Last makanan tu membazir macam tu saja. Janganlah sampai jadi begini, sebab dia akan melakukan pembaziran, dan pembaziran tu kita tahu amalan yang sangat tidak baik. Dan kalau kita berlebihan dalam pemakanan ni, bukan setakat memudaratkan kesihatan kita, malah kita akan jadi malas, kita akan jadi liat waktu selepas berbuka tu. Jadi ibadah-ibadah lain akan jadi macam malas lah nak buat. Contohnya malas nak terawih, malas nak baca Quran, malas nak berqiyamul lail dan sebagainya. Okay, jadi kita perlulah bersederhana dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Okay, baiklah, disebabkan kesuntukan masa, saya buat sedikit rumusan. Okay.
Baiklah, saya tegaskan semula bahawa puasa adalah amalan yang terbaik dalam kehidupan kita, iaitu kita sangatlah memerlukan puasa ni. Dan pensyariatan puasa ni bukanlah menjadi bebanan kepada umat Islam, tetapi kalau kita telusuri, kita tengok balik kajian-kajian daripada saintis, kajian-kajian daripada sarjana Islam sendiri, yang puasa ni akan beri 1001 kebaikan kepada diri kita. Malah kehebatan puasa ni juga diakui oleh orang-orang bukan Islam. Okay, kita kaitkan balik dengan intermittent fasting yang saya ceritakan tadi. Kita dah nampak kajian pakar-pakar kesihatan memperkenalkan intermittent fasting ni adalah berasaskan konsep puasa itu sendiri. Dari sini kita boleh nampak betapa hebatnya segala apa yang Allah syariatkan kepada kita ni ada hikmahnya tersendiri. Okay. Baiklah, sebagaimana kita tahu, bulan Ramadan kita nantikan setiap tahun. Jadi dah dekat 10 hari terakhir Ramadan ni, janganlah kita terlalu sibuk kejar-kejarkan Syawal sampai kita ketepikan. Sebenarnya 10 hari yang terakhir ni lah lebih berharga untuk kita grab, untuk kita speed, pertingkatkan kita punya amal ibadah dengan perbanyakkan berbanding sebelum-sebelum ni. Jadi sama-samalah kita beranggapan bahawa kita beribadah, bahawa anggaplah Ramadan ni, andai kata Ramadan ni adalah Ramadan terakhir kita, apa tindakan yang perlu kita buat? Semoga kita diberikan peluang untuk bertemu Ramadan berikutnya, insya-Allah, amin. Okay, itu sahaja perkongsian ringkas daripada saya. Saya memohon maaf jika ada tersilap maklumat, tersilap fakta, atau ada terguris bicara mana-mana pihak. Saya harap walaupun hanya sedikit perkongsian saya ini ataupun hanya sepotong ayat dapat memberi manfaat dan kebaikan kepada kita semua. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.